Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah pada petang ini kita akan bicara pasal kebun. Ada satu hadis riwayat Bukhari. In qamati sa'ah, kalau saat berlaku kiamat. Sedang di tanganmu ada benih. Kalau kau mampu tanam, tanamlah. Padahal macam tidak ada faedahnya. Tapi rupanya tidak. Itu pun amal yang kita boleh lakukan walaupun di saat akhir. Namun begitu tuan-tuan, apa yang saya nak highlightkan kali ini ialah satu hadis Nabi SAW. Ma min muslimin yaghrisu gharsan. Mana-mana orang Islam yang menanam pokok, lalu hasilnya itu dimakan oleh binatang atau dicuri oleh orang, baginya pahala sedekah. Tahukah tuan-tuan, hadis ini sebenarnya nak menggalakkan kita bercucuk tanam. Yang faedahnya bagi orang Islam dapat dua, di akhirat dan di dunia. Memanglah kita buat kerja-kerja pertanian ni untuk faedah di dunia. Dapat hasilnya. Tapi kalau ada binatang yang mengambilnya, ada orang mencurinya, tak perlulah distreskan sangat, tak perlu dirisaukan sangat. Allah Subhanahu Wa Taala menggantikannya dengan pahala sedekah. Jadi sama-sama kita membudayakan tanam-tanaman, bertani dan berkebun supaya kita dapat faedah. Sebagaimana hadis yang mula-mula saya sebut. Sempat tanam, tanamlah. Itu pun menjadi amal soleh kita. Untuk segmen buku pula, sahabat-sahabat, tuan-tuan yang saya kasihi. Kali ini saya memilih satu buku yang saya rasa sinonim dengan channel saya, channel Sunnah. Maka buku yang saya nak syorkan pada tuan-tuan, puan-puan, ahli keluarga semua ialah satu buku yang telah diterjemah dan dihurai oleh Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, Musyrif Pondok Sungai Durian, Kelantan. Tajuk bukunya Sehari dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjejaki sunnah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ni tuan-tuan sangat penting. Sebab kita nak tahu bagaimana kehidupan seharian Rasulullah. Dari awal pagi, apa yang Rasulullah buat, sampailah ke Isyak. Dalam buku ni, kalau kita tengok kandungannya, ya Allah Tuhan, berbagai-bagai aktiviti dari pagi, petang, tengah hari, malamnya, dengan dalil-dalilnya sekali. Sangat menarik. Di antara yang saya nak tarik perhatian tuan-tuan ialah Rasulullah SAW meraihkan umatnya. Saya baca tuan. Jika sesiapa saja yang menahan Rasulullah SAW di pertengahan jalan, bila Rasulullah jalan, siapa tahan dia, Rasulullah akan berhenti dan memenuhi hajat mereka. Ada kalanya yang menahan itu kanak-kanak. Ada kalanya kaum perempuan. Nabi pun berhenti melayani kehendak mereka. Dalam erti kata lain, apa saja yang mereka bicarakan atau apa yang mereka minta, Nabi sedia mendengar. Diriwayatkan Adi bin Abi Hatim. Ketika ni, Adi bin Abi Hatim belum Islam lagi ni. Masih Nasrani. Dia menceritakan awal-awal ketika aku bertemu dengan Nabi, aku pun menuruti, aku ikut Nabi berjalan. Tiba-tiba ada seorang perempuan bersama anaknya menahan Nabi di pertengahan jalan. Dan berkata, wahai Rasulullah, kami ada hajat. Maka Rasulullah pun beranjak ke tepi dan berbicara dengan wanita berkenaan. Sehingga kan ketika itu aku terpaksa mencari tempat duduk kerana terlalu lamanya Rasulullah SAW melayani permintaan wanita ini bersama anaknya. Kata Adi bin Abi Hatim kata, aku terpaksa menunggu. Lama berdiri menunggu baginda. Aku rasa aku berlepas dirilah bahawa engkau ni bukan pengikut agama aku. Kau ni bukan pengikut Nasrani. Bukan pengikut agama Nu'man. Nu'man ni pun Nasrani juga ni. Kalau engkau seorang raja, nescaya engkau tidak akan duduk dan berdiri bersama dengan seorang perempuan dan anaknya seperti itu. Maka ketika itu Allah campakkan ke dalam hatiku perasaan kasih dan cintakan Nabi SAW. Hebatnya Rasulullah SAW tuan. Kan? Lebih pada raja lagi. Ini diperakui oleh Adi bin Abi Hatim. Tuan-tuan, sebenarnya dengan membaca kita akan membuang dan mencairkan ta'asub. Dengan membaca, kita akan membuang fanatik. Dengan membaca, kita akan membuka fikiran. Jadi, mari kita membudayakan membaca di kalangan masyarakat kita, di kalangan keluarga kita dan anak-anak kita. Sekian.
selamat membaca. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.